Selamat sejahtera semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua bersedia dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR Pendidikan Moral pada minggu ini. Baiklah, untuk minggu ini kita masih lagi dalam tajuk ataupun tema keberanian, dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah badak yang berani. Kamu boleh rujuk ataupun buka buku teks masing-masing, muka surat 44. Pada hari ini, standard pembelajaran yang akan dicapai ialah 9.5, mengaplikasikan sikap berani mempertahankan maruah diri dalam pelbagai situasi. Baiklah, kita lihat pada buku teks Pendidikan Moral. Tajuk badak yang berani. Dalam buku teks kamu terdapat 6 keping gambar yang menunjukkan cerita tentang seekor badak. Kita akan lihat satu persatu dan kita akan bincangkan sama-sama apa yang terdapat dalam setiap gambar. Baiklah, kita lihat dahulu pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, menunjukkan beberapa watak yang terdapat dalam cerita, iaitu seekor badak, seekor gajah dan juga seekor rusa. Okey, ada 3 ekor haiwan yang dipaparkan dalam cerita. Jika kamu lihat dalam gambar yang pertama, badak sedang memegang layang-layang. Jadi 3 ekor haiwan ini bermain layang-layang. Jadi badak memegang layang-layang. Mereka cuba untuk menerbangkan layang-layang tersebut. Sekarang kita akan berpindah pada gambar yang kedua. Gambar kedua menunjukkan layang-layang yang dipegang oleh badak tadi telah tersangkut pada dahan sebatang pokok. Jadi kita lihat dalam gambar tersebut ada layang-layang yang tersangkut di dahan pokok. Jadi pokok tersebut tinggi. Badak tidak dapat mencapai layang-layang yang tersangkut itu. Kemudian kita lihat pula pada gambar yang ketiga. Gambar ketiga menunjukkan badak yang sedang memegang batang pokok. Kemudian sang rusa berkata kepada sang badak, "Badak, janganlah panjat, pokok ini tinggi." Jadi dalam cerita ini, sang badak ini dia cuba untuk memanjat pokok. Kenapa dia panjat pokok? Kerana dia ingin mengambil semula layang-layangnya yang tersangkut pada dahan pokok. Jadi kawan-kawannya, sang rusa dan sang gajah, memberi nasihat supaya dia tidak memanjat batang pokok tersebut untuk mengambil layang-layang. Okey, kita lihat pula pada gambar yang keempat. Okey, kita lihat gambar yang keempat. Kamu boleh lihat bagaimana badak mengangkat tangannya seperti menunjukkan bahawa dia seorang yang kuat, seekor badak yang kuat. Jadi badak mengatakan, "Jangan risau, saya boleh panjat." Jadi badak ini mempunyai keberanian dan keyakinan diri yang sangat tinggi. Dia nak panjat pokok itu untuk mendapatkan layang-layangnya yang tersangkut. Kamu boleh lihat muka rakan-rakan badak yang terkejut. Kamu boleh lihat muka sang gajah dan juga sang rusa yang terkejut dengan kata-kata sang badak yang ingin memanjat pokok untuk mengambil layang-layang. Kemudian kita lihat pula pada gambar yang kelima. Gambar yang kelima menunjukkan sang badak telah pun memanjat pokok tersebut. Dia nak mencapai layang-layang yang berada di bahagian hujung ranting pokok. Jadi kamu dapat lihat di sini, di bahagian dahan pokok ini menunjukkan dahan pokok tersebut hampir patah. Kenapa dahan pokok tersebut patah? Kerana sang badak terlalu berat untuk memanjat pokok, menyebabkan dahan pokok hampir patah. Dan gambar yang keenam, dia letakkan tanda soal di sini. Apakah yang berlaku setelah dahan pokok tersebut
patah. Adakah sang badak akan jatuh ataupun sang badak berjaya mengambil layang-layangnya? Apa yang akan berlaku? Cuba kamu fikirkan sebelum kita lihat apakah jawapan yang betul. Sudahkah kamu fikirkan? Kita lihat ramalan kesudahan cerita. Okey, lihat di sini. Ramalkan kesudahan cerita. Ramalkan kesudahan cerita. Okey, di sini cikgu telah berikan jawapannya. Mungkin sama dengan apa yang kamu fikirkan. Kita bacakan sama-sama. Badak terjatuh akibat dahan pokok patah. Badannya sakit dan terluka. Jadi gambar yang keenam kita ramalkan, kita agak apa yang akan berlaku pada sang badak. Okey, jadi kita lihat berdasarkan gambar yang kelima, dahan tersebut hampir patah. Jadi akhirnya badak yang berat itu akan jatuh ke tanah. Okey, akibat dahan pokok tersebut patah. Jadi apa yang berlaku pada dirinya? Dia akan berasa sakit dan mungkin juga badan sang badak akan terluka. Okey, sekarang kita lihat slide berikutnya. Okey, baca sama-sama. Adakah perbuatan badak itu berani? Mengapa? Jadi dia tanya pada kita, adakah perbuatan badak memanjat pokok untuk mengambil layang-layang merupakan satu perbuatan yang berani? Kalau kita kata berani, mengapa? Apakah sebabnya? Okey, jadi kita lihat sama-sama. Ya, tetapi pada situasi yang tidak sesuai kerana tindakannya itu akan membahayakan nyawanya. Okey, jadi diberitahu di sini tindakan badak memanjat pokok memang merupakan satu tindakan yang berani, tetapi keberanian itu tidak sesuai pada situasi. Situasinya ialah layang-layang tersangkut pada dahan pokok. Okey, jadi badak ini badannya terlalu berat. Jadi sepatutnya dia tidak membahayakan nyawanya untuk memanjat pokok. Mungkin badak perlu biarkan sahaja layang-layang tersebut tersangkut di situ dan membeli layang-layang yang baharu, ataupun sang badak boleh mengambil kayu untuk menjolok layang-layang supaya jatuh. Dia tidak boleh terlalu berani sehinggakan memanjat pokok dengan badannya yang berat dan akhirnya dia akan terjatuh dan membahayakan nyawanya. Okey, jadi tindakan itu memang merupakan tindakan yang berani tetapi tidak sesuai dengan situasi. Jadi kamu kena ingat, apabila kita nak bersikap berani, kita perlu lihat situasi yang sesuai. Kita tak boleh jadi seperti sang badak yang berani pada situasi yang tidak sesuai. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, aktiviti hari ini cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti pendidikan moral muka surat 62 dan muka surat 63. Kemudian hantarkan hasil tugasan kepada guru untuk semakan. Baik, kita lihat sama-sama apakah aktiviti yang terdapat dalam muka surat 62 dahulu. Okey, dalam muka surat 62, dia nak kamu fahami situasi, tandakan betul pada tindakan yang berani. Ada 4 situasi di sini. Kamu baca, lihat gambar dan kamu pilih serta tandakan betul pada tindakan berani yang sesuai. Okey, mudah sahaja yang ini. Kemudian aktiviti pada muka surat 63. Dalam muka surat 63 ada sebuah poster yang diminta kamu lukiskan. Kamu lihat di sini ada sebuah kotak kan. Kamu perlu tulis dan lukis semula poster yang diberikan, kemudian warnakan. Di sini ada poster, saya tak akan merokok, saya benci rokok. Kamu perlu salin semula tulisan ini di bahagian bawah poster
poster di sini dan kemudian kamu boleh lukis apa sahaja gambar yang berkaitan. Contohnya kamu boleh lukis gambar rokok untuk mencantikkan lagi poster yang akan kamu lukis. Sekiranya kamu tidak mempunyai buku aktiviti pendidikan moral ini, kamu boleh melukis poster ini dalam buku tulis masing-masing dan ambil gambar dan kemudian hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ini dan kamu faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.